Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kali ini saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 5 akan menerangkan tentang pengenalan kaedah kubra yang kelima. Okey, tajuk ini di bawah subjek Qawaid al-Fiqhiyah, yang mana kod khususnya adalah SYI 6043. Okey, pertama sekali saya Nabila binti Muhammad Saidin I18102548 akan menerangkan tentang huraian kaedah. Okey. Apa itu kaedah? Maksud kaedah ini adalah adat kebiasaan yang ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Okey, maka ulama menetapkan bahawa uruf dan adat kebiasaan itu merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan yang ketiadaan nas. Okey, jika adat dan uruf ni bercanggah dengan syarat atau nas, maka ia akan ditolak secara totalnya. Mana secara sepenuhnya akan ditolak. Okey. Okey, sebagai contoh adalah adat kebiasaan orang jahiliah, zaman jahiliah dulu, iaitu yang mana mengharuskan, maknanya anak lelaki harus mewarisi atau mengahwini bekas isteri bapanya atau ibunya. Okey, kita dapat tahu anak lelaki tak boleh kahwin dengan bekas isteri bapa atau ibu sendiri. Tapi disebabkan dulu adat yang dilakukan oleh zaman jahiliah bercanggah dengan hukum Islam sekarang, iaitu nas ataupun syarat, maka ia tidak boleh diterima pakai, ditolak sama sekali. Okey, seterusnya saya akan masuk pada kaedah-kaedah. Ada 3 kaedah yang orang kata berapa lafaz kaedah lain yang boleh dikaitkan dengan kaedah asas tersebut. Tapi saya akan baca satu saja. Boleh lihat dekat slide itu ada 3 lagi. Ada 3. Okay, saya akan terangkan pada kullu ma syahida bihil adah qudiya bihi. Maksudnya setiap apa yang disaksikan oleh adat dihukumkan dengannya. Okey, yang boleh saya terangkan maksudnya di sini adalah setiap adat ataupun perkara yang kita lakukan, dia akan berkait dengan hukum. Maksudnya, tak kisahlah setiap apa yang ada yang berlaku, dia pasti akan ada hukum yang dikaitkan. Tak kisahlah hukumnya haram atau halal, dibenarkan atau tidak dibenarkan, bercanggah atau tidak. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada pengertian adat dan uruf. Okey. Beberapa ulama dia ada sedikit perselisihan tentang perbezaan di antara adat dan huruf ni. Tapi perbezaan tersebut hanyalah dari sudut ibarat dan perbezaan tu hanyalah kecil saja, tetapi konsepnya dah sama. Okey, kita masuk kepada pengertian adat. Okey, pengertian adat ada 3. Yang pertama adalah amalan kebiasaan orang ramai atau segolongan di kalangan mereka. Okey, yang kedua, adat ni juga adalah perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan suatu golongan mengikut cara tertentu dan diterima secara logik akal. Okey, dan yang terakhir sekali, menurut Al-Jurjani, adat ialah satu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh manusia secara berterusan. Dan yang penting sekali, perkara tersebut diterima oleh akal manusia dan dilakukan secara berulang-ulang. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pengertian huruf. Okey, pengertian huruf ni sama juga, dia ada 3. Okey, yang pertama, huruf dari sudut bahasa ialah perkara yang diterima dan disenangi oleh perasaan manusia, menurut perasaan manusia. Okey, yang kedua ialah huruf adalah perkara yang tetap dalam diri manusia dari segi akal dan diterima oleh tabiat semula jadi. Huruf ialah perkara yang selaras dengan perasaan akibat dilakukan secara berulang kali. Okey, yang ketiga, yang terakhir sekali, huruf menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, huruf ni adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang ramai dan dilakukan oleh mereka, baik perkara yang tak kisahlah melalui perbuatan ataupun perkataan atau sesuatu yang ditinggalkan. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada tarjih perselisihan pengertian. Maknanya ada sedikit perselisihan di antara kalangan ulama tentang pengertian adat dan uruf ni. Okey, adat dan uruf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya.
sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Okey, ada setengah ulama mengatakan bahawa tak ada perbezaan pun di antara uruf dan adat ni. Bahkan ia adalah sama. Tak ada sedikit perbezaan pun. Tetapi ada setengah ulama yang lain berpendapat bahawa ada sedikit perbezaan, ada perbezaan yang tertentu lah di antara adat dan uruf. Yang mana adat ini adalah lebih umum daripada uruf. Maknanya adat ni hanya kadang-kadang berlaku pada seseorang atau setengah individu saja. Tetapi kalau uruf berlaku untuk semua manusia. Okey, sebagai contoh, haid bagi wanita. Okey, sebab kita tahu apa katanya, haid ni berlaku hanya kepada wanita, iaitu adat kepada, maknanya adat khusus kepada wanita. Tak ada orang lain yang berlaku. Lelaki tak ada, ni pasti lelaki lah, takkan ada berlaku haid, tapi hanya untuk wanita. So dia ada perbezaan antara adat dan uruf. Okey. Adat dan uruf ni, syarat dia yang pentingnya, dia perlulah dilakukan secara berulang kali dan diterima oleh akal yang waras. Okey. Yang kedua, perlulah apa yang mendatangkan, setiap perkara yang mendatangkan faedah dan serta tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah adat dan uruf. Okey, sebagai contoh, okey, jika adat dan uruf tu bertentangan dengan nas atau dalil syarak, maka ia tidak diterima, ditolak. Sebagai contoh adalah muamalah riba. Muamalah riba. Okey, riba. Kita tahu riba tu adalah haram dan tidak boleh. Tapi ia masih menjadi sebagai adat dan kebiasaan uruf dan adat lah bagi manusia tak kisahlah pada zaman dulu ataupun zaman sekarang. Masih ada yang melakukannya. Muamalah riba ni amatlah ditolak kerana ia telah bertentangan dengan syarak, yang mana memberi faedah kepada satu pihak saja, bukan kepada dua pihak. Tapi jika ada perkara lain, maknanya adat dan uruf yang orang kata lebih diterima lah, mana tidak bertentangan dengan adat, tidak bertentangan dengan syarak dan nas, maka ia boleh diterima. Jadi pentingnya uruf dan adat ni, dia mestilah diterima oleh akal yang waras dan dia juga tidak boleh bertentangan dengan syarat. Itu adalah syarat-syarat utama yang penting lah dalam uruf dan adat ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Saya Nafati Izzati binti Makna, nombor matrik I16301673. Okey, kat sini saya ingin menjelaskan sumber asal kaedah. Okey, sumber asal kaedah yang pertama, hadis mauquf yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana kata beliau, ma ra'ai muslimun hasanan huwa innallaha hasana. Maksudnya, apa yang dinilai oleh kaum muslimin baik, maka baiklah di sisi Allah, dan apa yang dinilai oleh kaum muslimin buruk, maka buruklah di sisi Allah. Okey, majoriti ulama ni dia berpendapat hadis daripada Ibnu Mas'ud ni dia bertaraf mauquf. Okey, dan hadis tersebut ni tidak bertentangan dengan akal. Contohnya, penentuan hak balik, penentuan hid paling pendek dan paling panjang. Okey, yang kedua, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Okey, maksudnya dalam timbangan itu berdasarkan timbangan ahli Mekah dan dalam sukatan itu berdasarkan sukatan ahli Madinah. Okey, kat sini Imam Al-Ala'i ni dia menjelaskan hadis ni ada dua penduduk, iaitu penduduk Mekah dan juga Madinah. Okey, kalau penduduk Madinah kalangan dia itu pekebun taman dan juga petani, dan adat mereka dia berdasarkan dari sudut sukatan, dari sudut kadar dan bentuk sukatan. Okey, kalau penduduk Mekah pula kalangan dia itu pedagang dan adat mereka dari sudut timbangan. Okey, setiap apa yang tidak kat sini setiap apa yang tidak dijelaskan melalui nas dan syarak, sama ada sukatan atau timbangan, amalannya ialah diiktibarkan kepada uruf
dan adat kebiasaan penduduk sesuatu negeri dan juga daerah. Okey, berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh syarak dalam urusan ibadat seperti zakat harta dan fitrah, kadar diat serta kafarah, ialah dengan mengambil kira adat kawasan tersebut. Seterusnya, sumber asal kaedah yang ketiga. Sesetengah ulama ni dia berpendapat dasar kaedah tersebut berasal daripada firman Allah, Kuzil afwa wal umur bil urfi wal a'ridu anil jahilin, yang bermaksud terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan hiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Seterusnya, yang keempat, sebagaimana firman Allah yang lain, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang bermaksud bergaulah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Okey, seterusnya yang terakhir, kaedah ini dibina atas dasar menolak kesukaran terhadap manusia sebagaimana firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, yang bermaksud ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey, antara kat sini terdapat perkara tertentu yang tegah dari sudut ibadat, namun dari sudut adat kebiasaannya dia dimaafkan. Okey, seterusnya antara hukum furuknya iaitu sembahyang dalam tandas dari sudut adat dimaafkan, namun sudut ibadat ditegah. Yang kedua, berwuduk dengan air mustakmal adalah ditegah, namun untuk urusan adat ia dimaafkan. Assalamualaikum, saya Masra Sofia binti Mia Ahmad Tirmidhi, nombor meter I163016666. So, sekarang saya akan bentangkan tentang skop kaedah. Skop dan bidang fiqh yang dirujuk pada adat sebenarnya banyak. Antaranya ada 8 di sini. Yang pertama ialah penempatan usia balik bagi kanak-kanak wanita dan lelaki. Yang kedua ialah penempatan tempoh haid dan atau masa yang paling pendek dan paling lama. Yang ketiga ialah tentang sedikit atau banyak dan kecil atau besar jumlah tampalan yang dimaafkan pada bekas dengan menggunakan perak. Yang keempat ialah kadar gerakan yang boleh membatalkan solat seseorang. Yang kelima ialah kadar jumlah sedikit atau banyak najis yang boleh dimaafkan. Yang keenam ialah lama masa antara salam dan menjawab salam serta antara ijab dan kabul. Yang ketujuh ialah diiktibar sukatan dan timbangan dengan berdasarkan adat dan uruf. Adat dan uruf ini dia berkaitan dengan sumpah. Contohnya seseorang ni dia bersumpah tak nak makan kepala, tapi bila dia macam pergi makan kepala burung, kiranya dia tak ada langgar sumpah. Sebabnya adat dan uruf ni dia mengkhususkan kepala itu yang dijual di kedai. Contohnya kepala ikan. So maknanya bila dia makan kepala burung, kiranya dia tak langgar sumpah lah. Tapi kalau amalan dan penggunaan dalam satu masyarakat ni salah dari adat dan tradisi mereka, hukum dan penyelesaian masalah tu dikembalikan pada adat kebiasaan masyarakat sesuatu tu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozita binti Rabai, I181025571. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian klasifikasi adat. Uruf dan adat merupakan perkara penting dalam pembinaan hukum. Adat dan uruf boleh dibahagikan kepada dua klasifikasi utama, iaitu bentuk adat dan jenis adat. Bentuk adat pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu uruf perkataan dan uruf perbuatan. Uruf perkataan adalah uruf dan adat yang berbentuk perkataan mudah untuk difahami. Contohnya makanan. Makanan dari segi adat kebiasaan bermaksud benda-benda yang boleh dimakan, manakala dari segi uruf pula bermaksud bahan-bahan yang digunakan atau disediakan untuk makanan. Adat kebiasaan dan uruf
daripada sudut perkataan terbahagi pula kepada dua bahagian, iaitu huruf hakiki dan huruf majazi. Huruf hakiki adalah perkataan yang dapat difaham terus tujuannya tanpa perlu ada karinah atau tanda lain. Manakala huruf majazi pula adalah perkataan yang berbentuk kiasan atau sindiran kepada maknanya atau tujuannya melalui tanda dan karinah lain. Seterusnya adalah huruf perbuatan. Huruf perbuatan bermaksud perkara yang selalu dilakukan oleh orang ramai. Contohnya, mas kahwin. Mas kahwin dibayar oleh suami kepada pihak isteri sebelum mereka melakukan persetubuhan atau bersetubuh. Okey, seterusnya adalah klasifikasi kedua, iaitu jenis adat. Jenis adat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu huruf khas dan huruf am. Huruf am adalah bermaksud tiap-tiap perkara yang menjadi adat dan huruf atau perkara yang dikenali seluruh negara Islam sama ada dikenali semenjak zaman dahulu hingga sekarang, baik yang berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Huruf khas pula bermaksud perkara yang terkenal di sesetengah negara Islam. Contohnya di Malaysia melakukan perbuatan seperti tidak menanggalkan kasut ketika memasuki ke dalam rumah orang lain adalah merupakan satu penghinaan kepada tuan rumah. Manakala di sesetengah negara Arab seperti Jordan, memasuki rumah orang lain tanpa menanggalkan kasut adalah merupakan tidak menjadi masalah kepada mereka. Seterusnya masuk pada bahagian kehujahan adat. Boleh beramal dengan huruf dan adat kebiasaan di mana ia digunakan dalam syarak serta dinilai sebagai dalil memperundangkan hukum-hukum. Di antara dalil-dalil menunjukkan adat dan huruf dijadikan sebagai hujah dan memainkan peranan penting dalam penetapan hukum syarak ialah menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Zawziyah menyatakan di dalam kitabnya, terdapat satu kaedah yang dikenali dengan lafaz yang bermaksud perubahan fatwa dan perbezaan-perbezaannya menurut perubahan masa, tempat, keadaan, niat dan adat-adat. Seterusnya yang kedua, menurut Al-Syekh Shihab Al-Din Al-Qarafi yang terkenal dengan Imam Al-Qarafi Al-Maliki, dalam kitabnya yang bermaksud sesungguhnya tiap-tiap sesuatu di dalam syariat adalah mengikut adat-adat yang boleh berubah hukumnya. Seterusnya yang ketiga, menurut Imam Al-Najmu Ad-Din Al-Tufi Al-Hanbali yang merupakan ulama abad ke-7 Hijrah, telah menulis risalah dalam konteks mengawal kemaslahatan dengan berdasarkan kaedah bermaksud prinsip syarak yang menjaga hak mukallaf kadangkala difahami dengan hukum adat. Seterusnya yang keempat, terdapat beberapa perkara yang mana syarak meraihkan uruf masyarakat jahiliyah yang baik. Contohnya pelaburan atau mudharabah, upah mengupah dan jual beli. Seterusnya yang kelima, sudut hakikatnya huruf itu merujuk kepada dalil syarak yang diiktibar seperti ijma' al-mursalah dan juga zara'i. Sekian saja daripada saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najibah binti Cik Mazura, nombor metrik I1810254 dan saya akan bentangkan poin yang terakhir, iaitu poin syarat-syarat penerimaan huruf, yang mana untuk membolehkan huruf itu diambil kira dan dibinakan hukum ke atasnya, para ulama telah mensyariatkan beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Okay. Yang pertama iaitu huruf itu mestilah tidak berlawanan dengan syarak. Maksudnya huruf itu tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana tu poin yang pertama untuk
untuk menerima sesuatu huruf tersebut. Jika ia berlawanan dengan nas, maka huruf tersebut tidak boleh diamalkan dan tidak boleh diambil kira. Contohnya seperti pembukaan aurat, menghidangkan arak di majlis, sama ada majlis yang formal ataupun tak formal, ataupun bermuamalat riba. Tu antara contoh lah, tapi banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tu antara beberapa saja yang saya bagi. Huruf yang berlawanan dengan nas yang dimaksudkan ialah huruf yang berlawanan dengannya dari seluruh aspek. Erti lain iaitu jika huruf itu dikekalkan amalannya, maka berlakulah pembatalan mengamalkan nas secara keseluruhannya. Poin yang kedua iaitu huruf tersebut mestilah digunakan secara menyeluruh ataupun secara meluas, yang mana meskipun ada yang tidak mengamalkannya dalam kalangan yang amat sedikit, maka memadailah huruf tersebut diamalkan oleh majoriti masyarakat yang mana syarat ini disebut sebagai ghalib. Poin yang ketiga iaitu tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang secara terang ia menyalahi huruf, yang mana ia tidak harus berpegang kepada huruf apabila kedua pihak yang berakad tersebut setuju menepikan adat yang berjalan, kerana keperluan merujuk kepada huruf itu hanyalah ketika kedua pihak itu yang berakad itu berdiam ataupun tidak memperincikannya. Dan poin yang seterusnya iaitu poin yang keempat, yang mana huruf itu merupakan sesuatu yang pasti, iaitu perkara yang wajib dipakai menurut pandangan masyarakat, ataupun sekurang-kurangnya ia adalah satu adat untuk sebahagian negara walaupun tidak seluruh negara di dunia ini. Syarat ini hanya terdapat di dalam fiqh Maliki dan Hanafi. Syarat terakhir untuk menerima sesuatu huruf itu iaitu huruf itu ada kaitan dengan pelaksanaan yang berlaku dan bukan huruf yang datang secara tiba-tiba ataupun baru berlaku. Oleh itu tidak dikira huruf yang baru berlaku ataupun yang kemudian. Sebagai rumusannya untuk yang terakhir iaitu yang banyak hukum dan masalah hukum yang mana ia mengambil kira adat dan huruf ni, dan keadaan lain apabila berlaku pertentangan di antara huruf dengan syarak, maka hendaklah ditelitikan terlebih dahulu. Dan huruf dan adat ni tetap diambil kira dalam memberi fatwa dan penghakiman bagi memelihara dan kepentingan dan maslahah. Dan huruf ni merupakan salah satu sumber hukum yang amat penting. Sebab apa? Sebab huruf ni ia bertindak sebagai salah satu di antara hukum-hukum syariat yang diperundangkan untuk kepentingan seluruh manusia, dan ia menolak segala kekurangan ataupun keburukan yang menimpa mereka. Setakat itu saja daripada saya. Maaf banyak atas segala kekurangan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.